Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama kita bertemu kembali dalam perkongsian ilmu kita pada hari ini. Dan hari ini kita telah pun berada di hari yang keempat bulan Ramadan. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sepanjang 3 hari terlepas dapat kita melaksanakan ibadat puasa dengan sempurna. Dan kita bersyukur kita juga dapat melaksanakan ibadat-ibadat lain, dan harapan kita mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda pada kita, dan kita harap kita dapat juga istiqamah dalam melaksanakan ibadat puasa dan ibadat lain di sepanjang Ramadan nanti, dan insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita cuba sentuh lagi berkaitan dengan puasa kita, yang mana hari ini cuba kita perbincangkan sedikit berkaitan dengan kesilapan-kesilapan ataupun kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Yang mana banyak sebenarnya kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan di sepanjang Ramadan, yang mana boleh menyebabkan bila mereka melakukan perkara tersebut boleh menyebabkan pahala puasa mereka itu berkurangan. Jadi untuk hari ini cuba kita sentuh sedikit beberapa perkara secara ringkas berkaitan dengan kesilapan-kesilapan ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam, insya-Allah. Jadi yang pertama, kesilapan yang sering dilakukan oleh umat Islam di sepanjang Ramadan ialah, yang pertama ialah mereka berpuasa tapi mereka tidak mengerjakan solat 5 waktu. Hak ni hak kesilapan yang sangat besar sekali. Dan ramai di antara mereka yang mana bila masuk bulan Ramadan mereka puasa. Dan mereka mengerjakan puasa setiap hari. Tetapi yang silapnya, mereka puasa tapi mereka tidak mengerjakan sembahyang. Tidak sembahyang. Tak puasa-puasa tapi tak semaya. Maka ini menyebabkan puasa mereka tu, ada ulama mengatakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ulama katakan puasa tu sah, tapi pahala tak ada. Jadi hak penting bagi kita kena ingat, kita berpuasa dan jangan tinggal solat 5 waktu sehari semalam. Sebab kita kena ingat, puasa dan juga sembahyang merupakan rukun Islam. Sembahyang ni rukun Islam yang kedua, manakala puasa rukun Islam yang ketiga. Dan kedua-dua ni merupakan dia panggil asas untuk kita nak memperkukuhkan Islam kita. Sembahyang dia merupakan tiang agama. As-salah imanuddin. Sembahyang ni tiang agama. Jadi kalau kita puasa tapi tak semaya, lagu mana puasa kita nak duduk? Nak duduk mana? Tak kalau rumah, nak duduk mana? Tiada tak ada. Nak buat dinding pun tak boleh. Nak buat atap pun tak boleh. Nak bubuh pintu pun tak boleh. Sebab tak ada tiada. Tak begitulah puasa kita. Dan kalau kita puasa tapi tak semaya, jadi seolah-olah puasa kita tak boleh nak gantung mana. Sebab itulah ada ulama kata, puasa dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia tidak mengerjakan sembahyang. Ataupun puasa dia puasa tapi pahala dia tak ada. Pahala dia kurus kering. Tak ada apa satu dengan sebab kita tidak mengerjakan sembahyang. Dan oleh itu kita cubalah jaga kesilapan hak besar ni. Bila kita puasa jangan lupa kita mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Begitulah. Dan anak isteri kita bagi tahu, kita besar sangat-sangat, jangan hanya setakat puasa sahaja tapi tak semaya. Kadang-kadang
Tak kita suruh anak kita puasa. Tak anak kita tak check up pun kita suruh puasa. Tak puasa. Abang puasa. Kakak puasa. Suruh puasa. Tapi semaya tak suruh. Jadi anak kita hanya puasa sahaja. Tak kita ajar yang kecil lagi dia. Puasa tak tinggal. Semaya tak apa. Hak ni kesilapan kita sendiri. Tak cubalah kita ubah sikit bahawasanya. Tak kita kena utamakan sembahyang daripada puasa. Tak jangan puasa tak semaya. Kita nak dua-dua. Tak kita lekat semaya dan lekat puasa. Jangan hanya lekat semaya tak lekat puasa, ataupun lekat puasa tak lekat semaya. Tak kita nak dua. Biasanya kalau orang lekat semaya ni insya-Allah puasa dia akan lekat. Tak kalau kita hanya berpuasa tapi tak semayang, takut-takut bila anak kita besar esok-esok pun tak dia jadi gitulah. Tak dia puasa cukup tapi semaya tak cukup. Berapa ramai orang lah ni tak dia hanya berpuasa saja tapi tidak mengerjakan sembahyang. Oleh itu yang pertama sekali kita kena ingat, tak benda kesilapan yang sangat besar sekali yang dilakukan oleh umat Islam ialah mereka berpuasa tapi tidak mengerjakan sembahyang. Dan itu yang pertama. Yang kedua, di antara kesilapan yang sering dilakukan oleh umat Islam, ramai, iaitu mereka buat ni, iaitu mereka berpuasa tapi mereka tidak bangun bersahur. Hak ni pun kesilapan juga. Puasa tapi tak sahur. Mereka bersahur, kadang-kadang bersahur sebelum tidur. Nak tidur tu dia memakai kenyang, lepas tu tak makan dah, tak bangun dah sahur. Hak ni pun kesilapan juga. Sebab kita kena ingat, waktu sahur ni banyak kelebihan dia. Sebab Nabi sebut sendiri, tasahharu fa inna fis sahur barakah, atau kama qala. Nabi kata bersahurlah, sesungguhnya pada waktu sahur itu ada keberkatan. Jadi Nabi suruh kita bangun juga sahur, makan juga sekodak, sikit pun tak apa dah. Makan, buah tamar ke, minum air ke, tak apa dah. Kadang-kadang alasan kita tak sahur, tak lalu nak makan. Bangun tak makan, tengok Allah, tak lalu nak makan. Tak apa, kita bangun, kita minum air, tak apa dah. Hak penting kita nak keberkatan. Ada setengah orang dia kata, tak apa, tak sahur pun, tak lapar pun aku. Masalah bukan masalah lapar, masalah kita nak keberkatan. Kita bangun sebenarnya nak keberkatan. Kita minum air, segelas, kita makan buah kurma 3 biji, ataupun makan benda-benda lain pun tak apa dah. Sekadar kita bangun. Sebab Nabi ayat dah, waktu sahur ni waktu berkat. Waktu berkat, waktu yang mana kita mendapat pahala. Dan kita bersahur ni juga, kita nak membezakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi dia puasa, dia tak sahur. Jadi kita cubalah, kalau boleh sahur setiap malam. Dan waktu sahur pula, setengah orang dia sahur sebelum tidur. Dia tidur lewat sikit, pukul 11-12, dia makan-makan kenyang, dia bangun. Dia tidur. Lepas tu dia bangun tak sahur dah. Dia bangun kadang-kadang bangun lewat, bangun subuh dan sebagainya. Hak ni kesilapan juga. Nabi sebut hak paling comelnya as-sahur ni 1/6 malam, dekat-dekat dah. Ataupun 1/4 malam. Pukul 3, pukul 4 dan sebagainya, sebelum subuh. Kita makan siap, duduk sebentar, masuk waktu subuh. Hak ni lah waktu yang paling afdal sekali. Jangan kita sahur awal-awal. Kita bangun dah, kita tidur dulu, kita bangun, kita makan lah. Walaupun tak lalu, kita makan lah sekadar. Untuk ambil keberkatan waktu sahur. Jadi yang kedua ialah kesilapan yang sering dilakukan oleh umat Islam ialah mereka berpuasa tapi tidak bersahur. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesilapan yang selalu dilakukan oleh umat Islam juga, iaitu mereka bangun sahur tapi hanya bangun makan sahaja. Bangun sahur, hanya makan sahaja tapi tidak mengerjakan qiyamul lail. Hak ni pun silap juga. Jadi kita kena ingat, kita bangun sahur ni, waktu sahur tu waktu berkat. Waktu yang Allah terima doa kita, waktu yang Allah terima segala permintaan kita, Allah ampunkan segala dosa kita. Oleh itu waktu itulah kita rebut peluang, kita cubalah minta pada Allah. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan doa, mintalah apa-apa pada Allah.
Tak, sebab Nabi sebut satu hadis, seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, dia kata, ayyud doa asma'. Tak, waktu bilakah doa ni yang Allah dengar? Nabi kata, jawful lailil akhir atau kama qala. Nabi kata di antara waktu hak dan Allah dengar doa kita ialah waktu penghujung malam, iaitu dekat-dekat waktu subuh. Waktu ni lah waktu yang Allah nak terima segala permintaan kita. Allah ampun segala doa kita, istighfar kita, dan Allah makbul segala doa kita. Oleh itu waktu ni cubalah, tak di samping kita bangun tak sahur tu, cuba kita ambil masa kita solat tahajud 2 rakaat. Tak, ataupun kalau sempat kita sembahyanglah gapo-gapo selepas tahajud tu. Tak, sembahyang hajat ke, sembahyang taubat ke. Tak, dan kita perbanyakkan istighfar, perbanyakkan doa pada Allah. Jangan bangun hanya makan saja. Tak, kadang-kadang bini kita bangun masuk pukul 3 bangun dah, tak bangun lagi kita. Tak, dia masak, dia buat lauk dan sebagainya, pukul 4:30 bangun, gerak kita bangun, kita pun bangun, kita bangun makan selalu. Tak, bangun makan, lepas makan kita tidur. Tak ambil kesempatan untuk kita beribadat pada Allah. Jadi hak ni hak rugi. Kalau boleh cubalah kita ni, di samping bangun tu, cubalah solat 2 rakaat pun tak apa dah. Ataupun ada masa lagi, sebelum sahur ke, selepas sahur ke, kita berbanyakkan istighfar ataupun kita berdoa. Dan kalau sempat kita baca Quran pun tak apa. Jangan kita lepas waktu yang sangat-sangat berharga, penting tu untuk kita rebut peluang, perbanyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga, iaitu kesilapan ialah apabila mereka bersahur, mereka tidak berqiyamul lail. Yang keempat, di antara kesilapan juga yang sering dilakukan oleh umat Islam ialah di bulan Ramadan ni mereka banyak tidur pada siang hari. Hak ni ramai ni. Alasan mereka tidur itu ibadat. Dia kata ada hadis, tidur ni ibadat. Jadi bila kita tidur boleh pahala. Tak betul ada hadis. Cuma ada juga ulama mengatakan hadis ini hadis yang tak berapa kuat, hadis lemah. Tak ada masalah, kita boleh tidur, tapi jangan kita tidur keterlaluan. Doa sangat tidur ni. Lepas subuh kita tidur, bangun dekat-dekat zuhur. Bangun zuhur, semaya siap, lepas semaya tidur pula. Dekat-dekat asar. Lepas asar tu, kalau ada badar Ramadan, kita pergi badar Ramadan. Lah ni tak ada, tidur pula, tak asih lagu ni. Kalau boleh, kita tidur, boleh tidur tak ada masalah, tapi tidur sekadar untuk kita ambil kekuatan kita. Kita letih, kita ngantuk, tidur sikit dan kita bangunlah. Apa salahnya kita isi ruang hidup kita siang hari itu dengan ibadat. Baca Quran kau sikit, berzikir ke, buka-buka kitab agama ke, dan kita buatlah apa-apa yang patut. Yang penting jangan kita menghabis masa begitu saja rugi. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang Allah suruh kita perbanyakkan ibadat. Jangan kita hanya ambil kesempatan hanya tidur sahaja di siang hari. Ini kesilapan juga. Dan yang akhir sekali, kita ambil sedikit untuk hari ini. Yang kelima, di antara kesilapan yang sering dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadan ialah apabila mereka masuk bulan Ramadan, mereka tidak memperbanyakkan doa. Hak ni rugi juga. Sebab kita tahu Ramadan ini bulan yang Allah futihat abwabul jannah. Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun niran. Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa suffidat syayatin, dan Allah belenggu segala syaitan. Jadi nak ayat kata, cubalah kita ambil kesempatan bulan yang penuh keberkatan ini, bulan yang Allah buka pintu syurga ni, kita banyakkan doa. Kita mintalah pada Allah. Biar Allah masukkan kita pada syurga Allah. Biar Allah ni ampun dosa kita. Biar Allah ni selamat kita dunia akhirat. Bila Allah jadi kita orang teguh iman, mintalah apa tak kisahlah. Janji bulan Ramadan ni kita perbanyakkan doa. Sebab bulan Ramadan bulan yang Allah makbulkan segala doa. Dan kita mintalah pada Allah
rugi kalau masuk Ramadan tak doa pada Allah. Kita berdoa lah, minta lah. Tak lepas sembahyang sunat kita doa, selepas baca Quran kita doa, tak sebelum buka puasa tu kita doa, tak selepas tarawih kita doa, bangun tahajud, bangun sahur kita berdoa, minta. Tak kita minta, insya-Allah Allah akan makbul doa kita. Jadi rugilah kalau kita masuk bulan Ramadan kita tidak minta langsung pada Allah. Sedangkan Ramadan ini bulan keberkatan. Tak kita minta lah hajat gapo, kita semaya, kita minta lah pada Allah, insya-Allah mudah-mudahan Allah makbulkan segala doa kita, insya-Allah. Jadi itulah secara ringkas kita ambil untuk hari ini 5 perkara kesilapan yang dah sering dilakukan oleh umat Islam di sepanjang Ramadan. Yang pertama tadi kita ingat, dah masuk Ramadan dia puasa tapi dia tidak semaya. Dak hak ni hak rugi kak. Dan yang kedua kesilapan ialah mereka berpuasa tapi tidak bangun bersahur. Dan yang ketiga, mereka bangun bersahur tapi tidak mengerjakan solat malam ataupun berqiyamul lail. Dan yang keempat, waktu Ramadan kesilapan juga mereka banyakkan tidur di siang hari. Dan yang kelima, kesilapan yang mereka lakukan ialah mereka masuk Ramadan tapi mereka tidak memperbanyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 5 benda ni cubalah kita ambil sedikit, walaupun banyak kesilapan lain, cuma kita sentuh hari ini 5 benda ni untuk kita ambil pengajaran, untuk kita ambil iktibar muhasabah di kita. Insya-Allah mudah-mudahan kita tidak melakukan perkara-perkara tersebut dan cubalah kita perbaiki diri kita dari semasa ke semasa, dan mudah-mudahan kita dapat melakukan ibadat puasa dengan sebaik mungkin, dan insya-Allah puasa tahun ini puasa yang bermakna bagi kita, yang mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita mendapat la'allakum tattaqun, iaitu mudah-mudahan kamu bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa itulah sekadar untuk perkongsian kita bersama pada hari ini. Minta maaflah ada di antara kalau ada kesilapan dan kesalahan di sepanjang perkongsian tadi. Insya-Allah ada kesempatan kita sambung semula pada sesi akan datang. Dan akhirnya aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.